Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersua lagi dalam pelajaran pendidikan Islam tahun 5. Cikgu harap anak-anak bersedia. Kita akan mulakan pelajaran kita pagi ini dengan membaca doa. Baiklah anak-anak. Anak-anak boleh buka muka surat 103. Buku teks muka surat 103. Ibadah, bidang ibadah. Tajuk kita hari ini ialah tayammum. Apa dia? Tayammum. Okey. Cikgu harap anak-anak pernah dengar perkataan tayammum. Okey, apakah dia tayammum? Okey, tayammum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, dekat sini, dekat pengertian ni, tengok. Okey, menyapu ke mana? Ke muka, kemudian ke tangan. Jadi dua sahaja anggota tayammum, iaitu muka dan kedua-dua tangan. Anggota lain tak termasuk. Okey. Itu ialah pengertian tayammum. Cikgu ulang lagi sekali. Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, nanti kita akan lihat niat dan juga syarat-syarat tertentunya. Okey, dalil tayammum. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Okay, maksudnya, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah, iaitu debu yang bersih. Kalau kita tak ada air, maka kita kena bertayammum dengan tanah ataupun debu yang bersih. Okay, ada kes-kes yang kita dibolehkan bertayammum. Bukan sahaja tak ada air, tapi ada perkara lain seperti kalau kita patah kaki, maka kita boleh bertayammum. Sebab anggota tayammum ini muka dan tangan saja, tak termasuk kaki. Jadi kalau patah kaki kita boleh bertayammum. Selain daripada itu, cuaca yang sejuk juga membolehkan kita bertayammum menggunakan debu tanah yang suci. Baiklah murid-murid, seterusnya buka muka surat 104 berkenaan dengan rukun tayammum. Rukun tayammum. Bila kita sebut rukun, maka apabila kita tak buat perkara ini, maka batallah kita punya tayammum. Apa yang pertama? Yang pertama ialah niat. Yang pertama ialah niat. Okey, kita kena hafal niatnya. Okey, nawaitu tayammuma listibahati fardhi solati lillahi ta'ala. Kita hafal sama-sama. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi solati lillahi ta'ala. Okey, sahaja aku bertayammum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey, boleh hafal lepas ni boleh hafal. Kemudian rukun tayammum yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Lepas berniat kita sapu muka. Kemudian yang ketiga, rukun tayammum kita menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Okey, itu anggota yang kedua. Maknanya lepas muka, kita tekap lagi sekali, kemudian kita nipiskan, kemudian kita akan menyapu belah tangan kanan dan kita menyapu sebelah kiri tangan kita. Okay, yang keempat ialah tertib. Rukun dia yang keempat ialah
Tertib maknanya kita buat daripada nombor 1 sampai yang terakhir mestilah ikut urutan. Okey, nanti lepas ni kita akan lihat cara bertayamum kalau sempatlah insya-Allah. Okey, seterusnya kita lihat sunat tayamum. Ada 7 perkara sunat tayamum, iaitu kita membaca basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sunatnya kita menyapu muka dari atas ke bawah. Kita menyapu muka dari atas ke bawah. Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Ni kalau maknanya lepas kita tekap tu, kalau kita tak nak nipiskan pun tak apa. Tapi biasa kita akan tipiskan, kalau tak nanti tebal sangat kita punya debu tu kena kat muka kan. Jadi kita sunat untuk menipiskan. Yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Maknanya jari kita terbukalah bila mana kita menekap ke debu itulah. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Ini biasa. Kita kena dahulukan yang kanan, iaitu tangan kanan, kemudian barulah tangan kiri. Yang keenam, sunat tayamum kita menghadap kiblat. Yang ketujuh, sunat tayamum kita membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Maknanya doanya macam kita baca doa selepas wuduk. Macam biasalah. Okey. Seterusnya, sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Okey. Ada 5 perkara kenapa kita diharuskan tayamum. Yang pertama, kerana tiada air setelah berusaha mencarinya. Maknanya kita dah cari tapi tak jumpa, dah darurat, terpaksa kita bertayamum. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Maknanya cukup untuk kita pakai sahaja, tak cukup untuk benda-benda lain, seperti itu. Jadi kita boleh diharuskan tayamum. Yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Ini kita boleh bayangkanlah. Maknanya menyusahkan kita untuk pergi ambil air tu, maka kita diharuskan tayamum. Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Maknanya yang tadi cikgu cakap, maknanya kalau kita sakit, kaki kita patah, maka kita boleh harus bertayamum. Okey, yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Yang cikgu cakap tadi, maknanya kalau contohnya kita berada di tempat yang sejuk, ataupun kita alahan dengan air yang sejuk, maka kita diharuskan bertayamum. Sebab tayamum itu anggotanya hanya 2 dan menggunakan debu yang suci sahaja. Baiklah, seterusnya kita nak bincang sedikit cara-cara bertayamum. Cara-cara bertayamum, muka surat 106. Okey. Boleh rujuk muka surat 106. Iaitu yang pertama, tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Okey, tekap dengan keadaan jari kita renggang. Okey. Kemudian yang kedua, kan sunat tadi Yang kedua, kita tipiskan debu pada kedua-dua tangan. Kita nipiskan. Itu adalah perkara sunat. Lepas kita nipiskan, yang ketiga, sapu debu suci ke muka sambil berniat. Itu niatnya tadi. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi solati lillahi ta'ala. Okey, kemudian yang keempat, kita ulangi semula, tekap semula pada debu tanah yang suci itu. Kemudian sama juga caranya, kalau kita nak nipiskan, kita nipiskan. Dan yang kelima, kita sapukan debu yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah, tapak tangan kanan hingga ke siku. Dan seterusnya kita buat juga untuk tangan kiri, cara yang sama. Itu saja. Kemudian selepas kita menyapu sebelah kiri, kita doa macam doa selepas wuduk.
Okey, itu adalah cara dia, mudah saja ya, sebab anggota dia pun berapa? 2 sahaja anggota dia, iaitu muka dan juga kedua-dua tangan. Okey. Jadi kalau ada soalan boleh tanya, boleh personal secara WhatsApp ataupun Telegram. Dan kerja yang cikgu nak bagi ialah anak-anak buat peta pokok pada sunat tayamum, rukun tayamum dan juga sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Okey, seperti yang cikgu tunjukkan di sini. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi